Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa alimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Summa amin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi kita kesempatan, iaitu masa, usia dilanjutkan, umur ditambahkan lagi, peluang untuk beribadah kepada Allah, peluang lagi diberikan untuk bertaubat kepadanya sebelum kita dipanggil pulang untuk selama-lamanya. Tujuan kehidupan kita adalah untuk persiapan kematian kita hari esok. Itulah tujuan kita dihidupkan. Tengok sekeliling, nampak sahabat, nampak saudara, cahaya, tiang masjid dan sebagainya. Inilah kehidupan. Dan sampai satu masa, nama dia kematian. Dan bila nama mati, sudah tidak ada lagi ibadah yang perlu kita buat, melainkan kita hanya membawa iman kita sahaja sehinggalah kita dimasukkan ke dalam syurga. Mengapa saya kata bawa iman? Dan di mana kita mempelajari iman? Di sini kita mempelajari iman. Dan kita bawa iman itu sebab kita makin terduga dan makin terduga, sehinggalah kita melepasi titian siratul mustaqim. Maka dugaan tersebut mesti kena ada iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan pada apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masih ada orang yang ragu-ragu tentang Islam walaupun dia sembahyang tak pernah tinggal. Masih ada yang masih ragu-ragu kepada Islam, ragu-ragu tentang Allah, mengeluh kesah. Itu ragu-ragu nama dia. Masih lagi mempertikaikan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, sedangkan telah diperbincangkan begitu mendalam dah. Muslimin yang dirahmati Allah, bila kita selami kehidupan kita hari ini, cabaran demi cabaran, bukan cabaran kesusahan, bukan cabaran tak makan, ada yang baru-baru ni, tapi cabaran iman yang makin hari. Betapa ramai yang bunuh diri. Mengapa bunuh diri? Iman. Tak usah duk salah kata makanan tak ada orang tolong, tak usah duk salah ke benda macam tu. Salah ke diri kita kerana kita tak ada iman. Akidah kita tu terpesong jauh daripada hak. Hanya Islam di dalam IC, hanya Islam kerana nama.
tapi tidak membawa apa yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah, malam ni saya tak buka kitab Bahrul Mazih seperti mana perjanjian kita minggu lepas. Saya akan bawa bukan kata kisah lah, cerita tentang ilmu. Kita dah masuk bulan Rabiul Awal, bukan cerita maulid, bukan cerita macam mana kita nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hanya yang beriman. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ada saudara. Maka sahabat kata, kamilah saudaramu. Ya, kamu bukan saudaraku, tapi kamu adalah sahabatku. Siapa saudaraku? Siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku tapi merindui aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia boleh rindu sedangkan dia tak pernah tengok? Pasal dia kenal. Dari kenal datangnya cinta, dari cinta datangnya rindu. Mengapa kita sanggup berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ada dalil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah pun selawat dekat Nabi, malaikat pun selawat dekat Nabi. Maka kita apa siapa tak boleh nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa itu selawat? Selawat yang bermaksud doa. Dalam doa tersebut ada bait-bait syair dia ataupun disusun-susun menjadikan disebut Nabi dengan selawat di situ. Nama Nabi dan doa. Maka itulah selawat. Salah faham selawat tu yang dah kerja duk bid'ah sana bid'ah sini tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Bila kita kata Allah pun selawat ke atas Nabi, hebatnya makhluk ni yang bernama Muhammad. Malaikat pun selawat ke atas Nabi, hebat sungguh. Maka bagaimana mungkin kita tak kenal manusia hebat ini? Muslimin yang dirahmati Allah, dalam ucapan syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang pertama berkaitan dengan ketuhanan. Aku bersaksi, aku naik saksi, bertasdik dengan hatiku, menyebut dengan lidahku bahawa tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Itu nama dia nafi dan isbat. Mula nafi, lepas tu ambil balik. Nafi kan tak ada Tuhan dalam dunia ni melainkan Allah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi, menyebut dengan lidahku, ditasdikkan dengan hatiku. Tu maksud dia, yakin dengan seyakin-yakinnya Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Apa dia utusan? Yang membawa wahyu kalam Allah, syariat kehidupan kita sampai kiamat. Maksudnya Rasul yang diutuskan ini membawa syariat. Nabi Daud ada syariat tersendiri, Nabi Musa ada syariat tersendiri. Nak tahu syariat bagaimana? Tengok turun kitab ke siapa. Dalam kitab tersebutlah syariat Nabi tersebut. Ada 4 kitab, yang lain semua suhuf. Malah Nabi Adam sendiri pun ada suhuf. Maksudnya itulah syariat cara nak hidup sebagai orang yang beragama, Quran. Tetapi masih ramai lagi yang masih ragu-ragu dengan Al-Quran. Bermaksud dia ragu-ragu dengan Nabi, dia ragu-ragu dengan Allah. Takkan kot.
Oh, nak kena pakai tutup aurat. Dia mula mai lah. Dia menjawab. Kalau kita kata hukum satu-satu, dia menjawab. Kata ni aurat kena tutup ni. Orang lain melambak. Dia duk pakai nak orang lain. Maksudnya kita masih ada keraguan. Sedangkan sebut di situ alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. La raiba fi. Jangan ragu-ragu. Sifat orang beriman dia tak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ni maksudnya melawan. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak makrifat. Makrifat ni bukan makrifat Allah Ta'ala saja. Makrifat Rasul, makrifat malaikat, makrifat kitab, makrifat kiamat, makrifat qada dan qadar. Maksudnya kita kena mengaji satu-satu. Macam mana kita nak makrifat malaikat? Tu sebab suruh hafal nama-nama 10 dan tugas-tugas dia. Bila kita tahu baru kita tahu takut. Nak buat apa pun duk tahu ni, duk tulis kiri kanan. Lepas tu pula kita tahu kata kita beriman dengan kitab, ikut apa kata kitab kata. Tak erti ikut ulama yang tahu scan apa dia yang ada dalam kitab. Ni duk buat mandai-mandai sendiri duk biar. Duk baca ayat sendiri, Allah ala arsyis tawa. Allah duduk atas langit. Tu dia. Dah buat mandai. Dia ada doktor. Jangan tuan-tuan. Bagi orang hak yang ada alat sungguh-sungguh yang boleh teropong Quran tu, buka Quran. Panjanglah cerita tu saya lagi. Baik. Warisan nubuwah. Kita masuk makrifat dengan Nabi, kita terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan warisan Muhammadiyah kita ni. Siapa nak jadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut dia. Sebab tu Nabi kata, aku tidak tinggalkan apa pun melainkan taraktal umrain. Aku tinggalkan dua benda kat kamu. Satu Quran, satu hadisku. Maksudnya kita ni pewaris dia. Siapa yang pegang hak mana yang telah dikatakan, maka itu kita mewarisi. Waris yang bagaimana? Muslimin yang dirahmati Allah. Pengetahuan. Macam mana nak jadi pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mahabbah, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak cinta? Dia mesti ada gambaran tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maklumat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau artis lahir bila, makan apa, tidur pukul berapa, berlakon filem apa, mak nama apa, anak nama apa, bini meninggal baru ni. Saya tak kata hak yang ada kot tuan-tuan duk terbayang. Contoh sampai tuan-tuan kenal. Ulama ada teratur tuan-tuan nak kenal. Nabi teratur ada nak kenal. Silap-silap pergi tanya anak Nabi kita ada apa orang. Sat-sat saya nak nasyid dulu. Anak Nabi kita kena nasyid dulu baru nak ingat. Yang anak kawan tu hak meninggal, isteri hang tahu semua nama. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita jatuh cinta pada tu hak yang isteri meninggal tu. Kehidupan dia kalau boleh tiap-tiap hari nak tengok IG, nak tengok Facebook dia, semua nak tahu. Anak dia hak dilahirkan cara tu macam mana keadaan. Pasal apa? Pasal cinta, kenal. Ada buat teratur ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, macam mana datang Islam pada kita? Macam mana datang iman pada kita? Kita duk bangga kita jadi orang Islam, kita bangga dengan iman kita bertambah. Itu tak perlu engkau lihat, kata Nabi. Yang perlu engkau lihat, yang perlu kau ingat adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan nikmat iman, alhamdulillah dengan nikmat Islam. Siapa yang bawa kat kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni terkoyak ni. Terkoyak yang ni patah gigi. Tu nak bawa mai kat kita. Lari ke sana sini di mahsyar esok pula. Tunggu di hisab.
Tengok-tengok berat belah kiri, tolong pula. Dah orang masuk dah, mula-mula ketuk pintu syurga. Orang masuk kumpulan pertama. Keluar pula. Pi pula di mahsyar. Lagi mana tak habis umat dia yang duk selawat selalu dekat dia. Lagi tu Nabi takkan duduk kekal dalam syurga. Dia duduk tolong. Lagi mana tuan-tuan, tolonglah. Tolong diri sendiri. Banyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW. Hari itu saya baca dah hadis tentang orang yang baca doa selepas pada azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Sebab apa kita buat perjanjian, kita puji Rasulullah? Sebab kita puji itu ada sebab. Nabi kata apa? Last sekali dalam hadis tu, barang siapa yang berselawat ke atasku, dia akan mendapat syafaat di mahsyar esok. Dapat syafaat. Apa dia syafaat? Kabel paling kuat. Duk timbang-timbang, tiba-tiba berat belah kiri. Katanya Nabi pi belah kanan, Nabi tak sesuatu bagi berat juga. Allah tak kata apa, ni kekasih dia. Sebab apa yang kekasih dia menolong kawan tu? Sebab itu kekasihnya. Dia cuma terlupa dan alpa. Islam ada, cuma tak kuat, nafsu terlalu kuat. Tapi dia tak lupa untuk berselawat ke atas Nabi SAW. 1000 kali nah tuan-tuan satu hari. 1000 kali. Buatlah macam mana pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling lekeh pun Allahumma salli ala Muhammad. Lagi panjang, kot tak capai kot 100,000 itu kot. Muslimin yang dirahmati Allah. Seterusnya, dalam pengetahuan kita, dia kena ada ittiba'. Tadi mahabbah. Yang kedua ittiba'. Apa dia ittiba'? Kata ulama, meneladani Nabi SAW. Meneladani maksudnya ikut sunnah-sunnah Nabi semua. Ni dah mau duk sembang menikah lebih. Hatu ya sunnah hantau. Sunnah lain apa dia? Apa dia lagi yang tuan-tuan tahu? Yang paling besar sekali, yang paling besar dalam masyarakat. Kita tak usah duk tengok pakai rida, serban. Tak mau. Bakhur, tak, bukan. Itu kecil-kecil lah. Apa dia yang sunnah terbesar Nabi SAW? Siapa tahu? Sembayang berjamaah. Sampai Nabi kata, siapa tak mai aku bakar rumah. Nabi kata macam tu, tapi Nabi tak bakar lah, sebab Nabi ni penyayang. Nabi nak habak, kata Nabi suruh mai juga sembayang berjamaah. Tu sunnah terbesar Nabi. Siapa boleh buat hak tu, itulah sunnah meneladani Nabi SAW. Sembang derah mayang jemaah tak mau duk mayang seorang tu daripada dulu sampai kelau. Pasal apa? Kadang-kadang kita tanya pasal apa, tak mau. Lambat. Tu imam baca lambat. Ni tuan-tuan, lagi mana tuan-tuan tak biasa, lagi mana tuan-tuan tak alah bisa tegal biasa, sampai baca alam tarokai pun kata tuan-tuan kata lambat. Tu fil, surah fil, surah gajah. Mai kita baca surah Baqarah, surah lembu, kecil sikit. No. 280 ayat nah. 62 muka surat, ambil ke hang. No, macam tu. Sebenarnya kita ni manja sangat. Tapi kalau dalam hal dunia, kita tak manja. Kita sanggup jatuh pun bangun balik, jatuh pun bangun balik. Ni dak baca panjang sikit, suruh tak mai dah. Tarawih kita macam mana? Lambat lah kalau ambil Imam Hafiz. Kita ambil kita-kita lah. Kita-kita. Inna a'tayna kal kausar. Habis ayat tu. Bila nak rasa kesedapan, kemanisan mendengar bacaan Al-Quran? Bulan Ramadan. Buat. Bukannya wajib pun, sunat sahaja tarawih ni. Maka bila kita bincang sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, itulah sunnah terbesar Nabi SAW. Siapa yang nak tiru, nak menikah takut ke bini, nak buat sunnah nu takut orang kata pondan, apa dia, buat celok.
Cuma satu yang saya nak perbetul, pakai celok ni tuan-tuan. Bukan waktu nak keluar rumah pergi pasar malam pakai. Pakai celok ni bila nak tidur sat lagi tu pakai. Tak tarik. Ismit tarik. Tu hak orang tua-tua beli pakai kita dulu, hak yang celok hak tu. Bukan pensel Dobby Avon. Kalau pensel Dobby tu dia tidak meninggalkan satu serbuk batu merah dia panggil. Bila nak tidur pakai, tarik itu, lepas tu buat tiga tidur. Mata kita clear. Sebab apa? Ayak mata keluar. Sebab habuk tu masuk membantu mengeluarkan ayak mata. Esok cerah ayak mata kita. Tapi hak yang bekas celok tu akan ada selalu pula. Ni dak, nak keluar baru pakai, nak tidur tak pakai, tunggang terbalik nama dah. Ni bekas ni tu pun ada juga bunyi. Dia kata ridak ni selendang ni nak pakai kok mana pun tak apa. Tambah-tambah lah sejak Covid ni ramai dah kenal. Sebelum tu tak kenal pun. Pasal apa? Ganti sejadah. Sebelum ni kalau duk tengok tok imam pada ustaz-ustaz, habib-habib yang duk pakai ridak ni, pakai selendang. Dia duk nampak orang perempuan yang duk pakai, tambah-tambah duk bunga-bunga je nak bunga mana pula dah. Ni Nabi ada pakai tak atas kepala waktu tengah panas. Ada Nabi tak dua macam ni, dan antara sini ke sini. Kata Imam Syafi'i, sunat ketika nak sembahyang kiri dan kanan. Kalau nak mengaji letak atas ni, ataupun taklah ni masa kita hampak waktu sembahyang, habis sembahyang tarik letak atas paha ataupun atas ni. Jangan duk hampak terus. Sebab apa? Tempat tu bukan hak selamanya hak kita. Tu kalau pakai ridak, kalau pakai sejadah tak payahlah kan. Kena hak sejadah hak sampai tebal tu punya duk ada gambar multazam tu. Saya nak bunyi jugalah bab tu, sebab ada ulama dah bunyi dah. Kalau sejadah ada gambaran Kaabah, sejadah ada gambaran-gambaran tempat-tempat suci, habis lipat, jangan duk ampak lama-lama. Takut sekali lagi orang pimai pijak Kaabah. Ini hujah ulama. Saya tak pegang lagi. Kalau tuan-tuan pernah dengar, ya, kadang-kadang ada orang tengok, kadang-kadang multazam pintu Kaabah, kadang-kadang Hajar Aswad letak ada sejadah jenis tu dah lah. Tu kalau rokok sujud atas tu, ingat-ingat tak dangkat kepala, seronok lah, gebu. Okey, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lama dah Nabi hampak. Tapi pakai sejadah ni sebenarnya harus saja, bukan sunat, kata Imam Syafi'i. Menjadi sunat kalau ada benda mudarat. Hari ni semua kena pakai, betul tak? Maka sunat atas kita. Silat-silat dia naik jadi wajib bawa sejadah. Pasal apa? Sebab takut ada saki-baki bakteria atas tu, kita pergi sujud, kita peletak hidung. Tak apa, pakai yang ni. Pakai. Pasal apa ada yang tak pakai? Sebab mengikut mazhab Hanafi dengan Maliki, wajib hidung kena atas lantai. Kita Syafi'i sunat saja boleh pakai. Sebab ada ulama kata tak sah sujud hang sebab hang pakai mask. Ini perbincangan. Itu pendapat mazhab. Okey, tuan-tuan tengok saya waktu sembahyang selalu saya tarik. Bukan saya pegang pendapat Hanafi dah. Sebab saya penat. Saya kenderaan berat ikut kiri. Pasal itu. Okey, diri tak apa, rokok popak lagi. Cakap peluh habis. Lebih baik saya buka. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok saya buka tu bukan mazhab, bukan apa. Saya penat. Sebab darah saya 90 50. Tak tinggi pada 100. Mau tuan-tuan suruh pakai juga, saya lagi bukit teguh. Kereta dia tak mau. Pasal kena operation lah apa semua, tu cerita panjang. Minta maaf no, kalau nampak saya buka tengok cerau peluh ni pun cerau dah ni. Cicek lah mesti rendah macam ni. Muslimin yang dirahmati Allah, ittiba'. Apa dia yang perlu kita ikut?
ikut. Apa yang kita tahu ada dalam hadis Nabi SAW, kita ikut. Cara makan Nabi SAW, cara minum pun sekalipun. Macam mana? Bismillah. Bismillah itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim tambah. Nabi bismillah saja. Ambil nafas baru. Lepas tu buat pula 3 kali. Sebab apa? Kata Imam An-Nawawi, disebut oleh Imam Syafi'i, kalau kita gok-gok terus, dia terus pergi ke maidah, terus ke perut, hempedu hati, tak ada nak serap. Kalau makan ubat ke apa ke, buah sikit, buah ayak sikit lah. Bagi waktu dia lalu tadi, hempedu dengan ni serap. Kalau pi terus ke perut, tak ada apa pun. Gok, kata kembung. Minum ayak isotonik, minum ayak hak bertenaga apa semua. Kalau gok, tak ada guna. Dia terus pergi ke perut. Dia kena sikit, kau tu serap. Sikit, kau tu serap. Tu cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan kena bismillah. Siapa yang tak bismillah, Nabi kata tiada barakah. Sebab tu tak pernah cukup. Satu ketika Nabi SAW nak makan dengan 5 sahabat berimpun ni, duduk setalam, kita panggil berimpun. Bismillah, seorang memadai, kata Nabi, seorang memadai bismillahirrahmanirrahim. Orang lain semua dapat. Duduk tengah-tengah makan, mai Arabi, mai seorang badui, mai terus celah. Orang ulu, dia ketiba badui, dia mai terus duduk. Nabi kata hilang barakah. Dia kena bismillah balik. Siapa yang tak bawa barakah, sentuh makanan yang telah ada barakah, hilang barakah. Tangan kiri, sebab apa kita tak digalakkan? Sebab tak ada barakah. Sebab dia duk pegang najis. Tangan kanan saja. Tu kata tak bagi tangan kiri, mai macam-macam kata. Setan duk atas ni kencin lah, Allahu alam lah. Ada kata hadis, saya tak jumpa lagi lah. Saya pegang, saya kata saya pegang. Sebab keberkatan. Apa maksud barakah? Apa maksud keberkatan? Keberkatan ni adalah dia tahan lama, seronok, syahdu bila kita ambil dia. Dia jadi lama dengan kita. Kita rasa seronok dengan dia. Tuan-tuan, gaji 500 sebulan dengan gaji 5,000 sebulan. 5,000, nak cerita barakah ni, 5,000 tak sedap, habis, tak kekal dengan kita. Tu maksudnya tak ada barakah. 500 ni, gaji 500 cukup makan apa semua, bayang tu nama barakah. Walaupun makanan tu sikit, nak makan oleh 5 orang, bismillahirrahmanirrahim. Contoh kalau Nabi bismillah, kita tambahlah bismillahirrahmanirrahim. Sebab Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tetap nama Allah. Faham? Allah tu nama lafzul jalalah, lafaz. Bukan Allah tu Allah, Tuhan. Faham ke tak tu? Okey. Sebut nama Allah, bismillah, makan. Cukup, kenyang, 5 orang makan. Tu nama dia barakah. Okey, baik. Ittiba'. Nak rahmat, nak keberkatan, tiru Nabi SAW. Macam mana? Ikut sirah Nabi, baca sirah. Apa dia sirah? Sejarah hidup Nabi. Mula dilahirkan, apa yang berlaku semasa dilahirkan, sampailah Nabi wafat, kena mengaji, kena baca tiap-tiap hari, nak ambil tahu, baru kita tahu perjalanan hidup Nabi macam mana. Satu, pasal apa Nabi merindui Mekah? Nabi duduk di Madinah dah, hijrah pergi Madinah, tapi Nabi teringat Mekah. Pasal apa? Yang pertama, kiblat kita lah. Yang kedua, kerana itu tempat kelahiran Nabi. Yang ketiga, pasal apa? Pasal di Mekah ada makam isteri yang disayangi, nama dia Khadijah. Nabi menangis ketika kewafatan, kematian Khadijah. Siapa Khadijah? Ngaji dalam sirah. Orang yang sanggup susah payah daripada seorang businesswoman yang kaya raya,
tiba-tiba sanggup susah payah dengan Nabi SAW, sanggup naik atas pokok kurma, cantah hak ujung, ambil umbut, tahu umbut kurma, slice, sebab Nabi nak balik, makanan tak ada. Mana Nabi tak menangis? Kita kata Nabi sayang Aisyah cara lain, sayang Kak Khadijah, no, tak ada tank. Baca sirah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab sanggup bersusah payah dalam dakwah Nabi SAW. Seterusnya, ittiba' ni kena ikut perjalanan hidup. Tadi sirah, sejarah. Perjalanan hidup dia sehari-harian pula bagaimana? Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apalah, nanti ada saya bawa mai. Muslimin yang dirahmati Allah, ada 5 ilmu yang perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat umum. Ada 5 ilmu. Ilmu yang pertama, ilmu sirah yang saya kata tadi. Perbincangan berkaitan dengan cerita-cerita baginda Nabi SAW pada hari-hari siang dan malamnya, bermula daripada kelahiran hinggalah kewafatan Nabi SAW. Sirah. Kedua, tolong catat, saya suruh pergi cari kitab tu kalau nak tahu. Sirah selalu dah baca kan, ada dengar ada kitab sirah Nabawiyah, ada dijual. Yang kedua, ilmu yang kedua, 5 ilmu untuk kenal Nabi. Ilmu yang kedua, ilmu syama'il. Ada kitab kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Tang mana saya tengok, bukan masjid ni kot, ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Himpunan hadis-hadis Nabi SAW, cerita tentang bentuk muka Nabi, rambut Nabi SAW, halqum dahi Nabi yang ada urat tang ni, gigi Nabi tang ni ada rongga sikit. Okey, rambut Nabi SAW, ramai rambut panjang, ada agak saya tengok. Panjang macam mana? Lebih pada bau ke? Atas pada bau ke? Rambut Nabi ada 3. Satu di tengah, satu di tepi, satu yang sentuh bau. 3 ada nama. Ada satu ketika Nabi SAW dia akan dendan. Tahu dendan? 1, 2, 1, 2, 4 kelok kat sini. Okey, yang kata tak reti ni. Ada satu ulama, dia pakai serban, tiba-tiba rambut dia dendan, mata dia biru. Ulama besar mengaji di Yaman. Boleh kat puak ni dia kata, ni apa dia ni, sesat mana pula ni dengan dendan, pakai serban dendan. La ilaha illallah. Pasal apa? Pasal tak baca hadis, tak tahu kata Nabi pernah buat macam tu, dendan rambut ni, turun kat sini 4, tang ni 2, tang ni 2. Siapa dia ni? Adalah golongan. Lepas tu disambut pula hak yang tak reti apa ni pun, oh apa dia ni apa ni. Itulah satu tuan-tuan, mau kalau masyarakat tak kenal dengan tuan-tuan duk gatai buat, saat lagi tak pasal-pasal orang kata kita sesat. Agak-agak lah juga kalau kita nak buat satu benda baru pun. Memang ada dalam hadis. Okey, nama dia Syama'il. Apa dia Syama'il? Perbincangan mengenai sifat penciptaan bentuk tubuh fizikal Nabi SAW. Bentuk fizikal Nabi itu macam mana? Mengaji dalam kitab Syama'il. Ilmu yang kedua, dan akhlak Nabi SAW. Macam mana akhlak Nabi? Kalau orang bercakap panggil Nabi, Nabi kan kalih terus. Bukan sini. Oi. Dah. Jadi kalih dengan badan terus. Tu Nabi SAW. Okey. Yang ketiga, ilmu fadail. Bukan fadail amal. Fadail amal tu ambil daripada amal-amal yang ada lebih kefadilatan. Fadail di sini maksud dia menceritakan kelebihan para anbiya dengan keutamaan Nabi SAW dari segi keindahan. Bandingkan Nabi, contoh, kita kata Nabi Yusuf segak. Nabi Yusuf segak.
Ulama kata dalam 100% segak ni, tuan bayang, ni kata fadail ni, yang kata segak sungguh ke Nabi Yusuf ni sampai terpotong jari. Orang perempuan yang ada di pekan Mesir hari itu, Zulaikha kena balik hampa hari itu. Hampa kata kat aku kan, hampa tunggu, dia suruh semua buat main pisau dengan apple. Tiba-tiba dia suruh Zulaikha suruh Yusuf keluar. Terpegun tengok Yusuf sampai potong jari, tak sedap. Okey, segak sungguh ke? Okey. Kata ulama, segaknya Nabi Yusuf di antara 100%, 50% segak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 25% baru segaknya Nabi Yusuf. Lagi 25% segak manusia lain. Kau tuan-tuan jumpa, wih segaknya. Tu segak tu baru 25% berbanding segaknya Nabi Yusuf. Dua ni kapuh, dua ni bercampur, baru sama dengan kesegakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin zaman Nabi Yusuf hak tu lah segak. Tuan-tuan faham ke tak? Kan, tuan-tuan pihak Afrika, hak lain semua orang dengan rintin. Tuan-tuan paling segak. Faham ke no? Ada kaedah macam tu. Tapi yang kata fadail, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dan ada satu lagi kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi dekat Nabi, tapi Nabi membayangkan Nabi Sulaiman, Nabi tak mau. Satu hari, ni cerita dia. Satu hari Nabi nak semayang, tiba-tiba iblis lalu, setan lalu, Nabi tangkap. Hadis sahih ni, Nabi tangkap. So tuan-tuan, kalau kita semayang ada gangguan ni, tu biasa lagi tuan-tuan. Nabi pun setan ganggu, terkejut Nabi. Ustaz pun terkejut, Nabi pun terkejut, aku tak terkejut. Kan orang kata ustaz takkan terkejut kot. Kita lalu kot kubur, tiba-tiba perdu pelepah jatuh, peru. Takkah ustaz terkejut kot. Ni Nabi pun terkejut nah. Terkejut bukan takut, faham maksud tu. Tapi takut kalau lalu kot kubur tengah malam sorang-sorang dah dia ada buat main press motor, tak tahu jadi awak yang berat ni. Oh, sudah dengan ada buat main. Rupa-rupanya tayar pecah, lambat, padan berat pun. Okey. Lalu lepak Nabi tangkap, sampai Nabi kata meleleh ayat liok setan ni kena tangan Nabi sampai sejuk. Waktu malaikat turun, malaikat tanya, nak tak kelebihan itu? Kelebihan apa? Menundukkan jin, menundukkan, menguasai alam semesta. Nabi bayangkan balik, Nabi tengok kat Jibril ni guru Nabi. Apa pun Nabi akan bermunaqashah, akan berbincang dengan Jibril. Tapi bab ni Jibril takkan bagi pendapat. Nabi teringat balik, ada saudara dia yang bernama Sulaiman telah meminta kepada Allah supaya dia yang terhebat di atas muka bumi. Faham tak maksud saya? Sehingga boleh menguasai jin, afrit, apa semua. Maka Nabi tak mau. Nabi kata, aku lebih suka menjadi hamba, yang nu jadi raja. Nampak tak? Sampai malaikat turun daripada langit, abang kata Allah tawarkan, Nabi tak mau. Hadis sahih Muslimin yang dirahmati Allah. Ya, fadail, kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Terus ilmu yang keempat, yang kalau kita nak kenal Nabi SAW, dalail. Ilmu dalail. Apa dia ilmu dalail? Perbincangan mengenai perkara-perkara yang berlaku ke atas kenabian Nabi. Waktu sebelum dia jadi Rasul, dia adalah seorang Nabi. Dia panggil irhas. Contoh macam yang Nabi berjalan, apa ikut dah? Apa dah ikut dah? Awan. Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Yahudi, nampak. Wah, dia kata, panggil pak menekan dia, buat balik. Sebab apa? Mau jumpa kat pendeta-pendeta jahat, mati budak ni. Sebab apa? Tanda-tanda dalail, tanda-tanda kenabian.
Lepas tu pula ada satu benda timbul belakang ni, besar, biji, telok puyuh tau ni, bulat, bercahaya. Kita ada juga tapi nama dia panau. Nabi ada zani cahaya. Semua dikatakan para nabi ada tanda tu sini. Ada satu ketika Nabi, baju Nabi bukan macam ni nah, baju Nabi siapa dia yang pakai? Macam cikgu. Baju Nabi tak ada collar, dia panggil cekak musang ke apa dah? Jenis yang tak ada collar panggil apa? Teluk belanga. Jenis tu. Baju Nabi semua jenis teluk belanga. Tak ada macam ni. Yang ni macam ni. Hak duk macam tu bukanlah. Dan kalau nak buat, nak ikut Nabi, baju Nabi macam mana? Dan besar. Pasal apa? Senang nak sintin ambil wuduk. Ni dak buat jubah, tarik takat tu lah. Kalih pun tak boleh, perak. Punya sadar ke boroi. Buat jubah ni dia punya fit sunnah otak hang. Nabi sunnah dia semua longgap. Sampai satu ketika yang ni Nabi terlupa nak pakai kancing hak yang teluk belanga dia tu, baju dia ada 2 helai Nabi tunduk, nampak tu ni tanda-tanda kenabian, ilmu dalail. Muslimin dirahmatillah. Tuan-tuan nak kenal lagi tak? Nak tahu lagi tak? Tanamlah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu lagi apa yang saya bincang malam ni, cuba cari, korek cari, maka tuan-tuan akan rasa cintanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalail yang seterusnya, mukjizat yang Nabi boleh belah bulan. Kan? Karamah Nabi, kelebihan yang Allah Taala bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh bercakap dengan dhab, boleh bercakap dengan perdu kurma. Duk tengah nak sembahyang, duk tengah khutbah, tiba-tiba dengar perdu kurma teriak. Bukan takat dengar seorang Nabi ya. Semua yang ada masa nak sembahyang tu, yang duk dengar khutbah Nabi, semua dengar. Teriak macam teriak budak. Kita memalam lari, ingat apa? Ingat kan buluh betung. Kan? Buluh runcing setuk. Ni dah, ni buluh tu betul. Bukan buluh pula. Perdu tu teriak sungguh. Pasal apa teriak? Sebab Nabi dah tak bersandar dengan dia. Nabi sembang, Nabi urut, Nabi belai, macam belai budak-budak, hilang teriak. Nak hidup sebagai pohon kurma yang boleh memberi makan ataupun nak hidup denganku di syurga nanti, Nabi tanya. Sebab pokok kurma ni fana, pokok yang ada atas muka bumi, anjing, kucing, babi, apa semua fana, hancur. Allah Ta'ala buat lain di syurga. Dia kata dia nak hidup dengan Nabi di syurga, maka sengap dia sampai hari ni, esok dia akan ada di dalam syurga. Perdu kurma tadi, Nabi boleh cakap. Satu ketika Nabi duduk macam ni, ada satu badui mai duk cabak Nabi. Betul ke hang Nabi Rasul betul? Hang panggil tengok pokok tu. Aduh tuan-tuan. Nabi panggil semua, panggil mai. Tiba-tiba pokok tu bergoyang. Keluar akak, berjalan kepada Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Dia balik ke tempat lubang dia tadi. Macam cerita Lord of the Ring, cerita apa? No, ni cerita betul. Itu nama dia mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tak cerita bercakap dengan dog lagi, cakap dengan serigala menatang lagi. Yang kelima, habis. Ilmu khosais. Cari. Kalau nak kenal Nabi, kena ada 5 ni. Ilmu khosais, perbincangan mengenai keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi yang lainnya. Dari segi syariat yang melibatkan zat diri Nabi dan umatnya. Contoh. Saya bagi contoh dengan tanya banyak. Kita boleh kahwin sampai berapa orang? Seorang tu tuan-tuan. Berapa orang Islam boleh kahwin seorang lelaki? 4. Nabi kahwin berapa? 9. Okey, itulah khosais. Itu khusus pada Nabi ya. Ada satu perbuatan yang khusus pada Nabi ya, kita tak boleh buat. Tak ada, kita tak boleh. Tu kena mengaji.
Oh tak, saya nak ikut sunnah Nabi. 9 sungguh dia menikah. Puas tu imam. Sudah cerita. Dah, yang tu khosais, khusus pada Nabi saja. Ini kena mengaji. Kalau tidak dia melawan. Ini ilmu syariat. Kalau tidak dia melawan. Pasal apa Nabi boleh buat, aku tak boleh buat? Tak, dia Nabi. Tak, pasal apa? Dia khosais. Oh ya ke? Dia sengap lah sikit. Tak dah. Dia pun boleh pergi Sidratul Muntaha tiap-tiap hari kena ketum. Ingat Nabi pergi sekali dia kata. Isra' Mi'raj dia pergi tiap-tiap hari. Tak ada dah. Hak tu khosais atas Nabi saja. Okey, Isra' Mi'raj. Tuan-tuan janganlah. Kalau hak tu juga mau tak cakore. Campak Panadol. Mau tak campak Panadol Fumakila. Hak tu lah. Tak pun heroin, morfin, sabu. Melekoplong seorang. Duk mana? California. Bagus. Isra' Mi'raj dia. Dah, hak tu khosais atas Nabi SAW saja. Okey, saya bagi ilmu tu, tuan-tuan dapat, tuan-tuan cari satu-satu. Tuan-tuan akan cinta pada Nabi SAW. Hebat makhluk ini yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi kepada kita melebihi cinta ibu dan ayah kita kepada kita. Nak mati pun teringat kat kita. Masa di mahsyar pun ingat kita. Dia kalau boleh semua ni masuk syurga. Semua umatku aku nak masuk syurga. Tapi ingat tuan-tuan, kita akan dihimpunkan dengan orang yang kita cinta. Satu badui mai tanya Nabi, bila mata sa'ah, bila berlaku kiamat Muhammad? Nabi tak jawab sebab Nabi tak tahu. Nabi tanya dia balik, apa persediaan hang? Aku tak banyak buat, aku sembahyang 5 waktu puasa Ramadan itu saja, tapi aku cinta engkau. Ingat nah hadis ni? Badui ini kata, aku cinta engkau, aku cinta Allah. Nabi jawab, sesungguhnya engkau akan dihimpunkan bersama orang yang engkau cintai. Kalau tuan-tuan hari ini sayang dekat Nabi, insya-Allah tuan-tuan akan berhimpun dengan Nabi di syurga nanti. Tapi kalau hari ini tuan-tuan cinta artis tu pula, Allah wal iazubillah, himpun dengan tu. Faham tak? Tanam cinta kita. Maulid esok lusa, cari banyakkan selawat. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, menerusi Rasul yang bersifat maksum, segala ketelanjuran, segala keburukan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atar Rasulillah. Allahumma rzuqna mutaba'atar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.